غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengusaha, Tuan Pengurusi, Tuan Sanin, Barisan JK Masjid Al-A'la Kampung Lokop, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Muslimin, adik-adik dan anak. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita satu peluang untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup indah ini, dalam suasana yang tenang. Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar suara azan, kemudian kita menjawab panggilan azan. Kita hadir ke rumah Allah taala. Hadirnya kita ke rumah Allah taala ini, tuan-tuan, bukannya kosong. Bahkan hadirnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, setiap pusingan tayar kita dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama menghapuskan dosa kita. Kita ada dosa-dosa kecil, tuan-tuan, kita hadir ke rumah Allah, 10 langkah 10 dosa kita hilang. Kalau 30 langkah 30. Kalau daripada rumah kita tu anggaran dalam berapa 100 langkah, maka 10 dosa kita, 100 dosa kita hilang. Dan langkah yang kedua, memberikan rahmat. Allah dah hapuskan dosa kita, Allah bagi kita rahmat, bagi kita kebaikan, bagi kita kasih sayang. Inilah orang-orang yang bersyukur, beruntung apabila kita datang ke rumah Allah Ta'ala, berbanding orang yang tidak digerakkan oleh Allah Ta'ala taufik kepada dia untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala. Namun kita usaha juga mengajak jugalah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita pada pagi ini dalam kitab Penawar Hati, Syifaul Qulub, karya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dan setelah itu kitab Fiqh Solat Berjamaah. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Bab yang ke-8 bermaksud penyakit-penyakit yang ke-8. Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit qulub, qalbu, hati. Iaitulah 10 penyakit. Kita sudah masuk kepada penyakit yang ke-8. Penyakit ini, tuan-tuan, kalau ada dalam kita ni memang balik awal kita ni. Sebab apa? Sebab penyakit ni sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar penyakit ni. Walaupun kita ni ibadah kita ni tak tinggal, alhamdulillah, solat kita fardu berjemaah di masjid, banyak kita buat kebaikan-kebaikan lain, sedekah, menolong orang dan sebagainya, pergi Mekah, Madinah setahun sekali contoh. Tapi kalau kita ada penyakit ini yang ke-8 ini, maka memang balik awal kita. Sebab penyakit ini sangat besar, iaitu membesarkan diri. Membesarkan diri maksud dia apa? Yang kita faham bahasa Melayu kita, takbur. Takabbur. Takabbur itu bahasa Arab. Bahasa Melayu besarkan diri. Takabbur. Daripada bahasa Arab tu, bukan Inggeris. Bahasa Arab.
Ketahuilah olehmu bahwasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Ini takrifan takabur ini, kita rasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Dari sudut kesempurnaan lah. Mungkin kita ini rasa kita lebih pandai daripada orang lain. Kita rasa ni kita ni lebih hebat daripada orang lain. Maka sifat melebih itu, rasa diri kita itu lebih dipanggil membesarkan. Takbur, membesarkan diri. Wal-iyazubillah. Ustaz, tak boleh ke aku rasa lebih daripada orang lain? Jawabnya tak boleh. Tidak boleh kita rasa lebih hebat daripada orang lain. Kau tengok saya ni, kami ni ahli masjid. 5 waktu mana ada pernah tinggal? Tiada. Kau? Ahli nar. Contoh. Maka sifat itu membesarkan diri nama dia. Membesarkan diri. Maka sifat hati ini tuan-tuan, dia memang sifat yang tidak nampak. Nama apa sifat hati ni? Hati duduk di dalam. Sifat ni, yang penyakit ni, dia tidak nampak. Kalau nampak senang, takbur sini tulis sini kan, senang, balik ubatlah, padam. Kalau kadang dia tak nampak, ubat dia ni memang kita kena dengan kuliah. Kena baca kitab, kena dapatkan nasihat alim ulama kita dan sebagainya. Kalau tidak, memang tidak kita perasan ni penyakit ni. Walaupun besar mana kita punya serban, kita punya jubah, kita punya selendang dan sebagainya, tapi kalau dalamnya ni ada sifat kotor, penyakit, memang balik awal kita. Balik awal bukan balik lepas balik awal. Balik awal makna dia tak ada guna lah. Tak ada guna. Dan dia melihat orang lain lebih hina daripadanya. Bila kita rasa besar diri daripada orang lain, lebih daripada orang lain, maka kita akan melihat orang lain itu lebih rendah daripada kita, lebih hina dari kita. Inilah sebahagian daripada segala sifat yang tercela yang ada dalam hati manusia, dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Yang tersebut tadi. Inilah sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Sebab kita tidak nampak. Tak nampak. Penyakit hati ni memang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 72. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Ayat ni dia panjanglah, panjang sikit, tapi Syekh kita ni dia ambil potongan sebab kita nak ambil yang point tu je. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang yang takabur itu. Takabur ni kadang-kadang kita boleh terjemah juga sombong kan? Sombong. Maknanya kita rasa besar diri, sombong lah biasa kita pakai. Ataupun takabur kita kata adalah tempat mereka ini di neraka Jahannam. Tengok. Neraka Jahannam ni bukan neraka yang taraf ringan-ringan ni. Ni Jahannam terus. Neraka Jahannam. Allah wal-iyazubillah. Kemudian Nabi SAW bersabda bagi menceritakan daripada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis qudsi. Hadis ni ada dua. Satu hadis qudsi, satu hadis qudsi maknanya hadis yang lafaznya dari Nabi SAW, tetapi maksudnya daripada Allah Taala. Dia macam ayat Quran lah, tapi dia bukan ayat Quran, tapi dia hadis yang maksud itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? Al-kibriya'u ridai. Nabi kata kibriya tu, kibr itu takbur tadilah, sombong itu.
Sombong itu adalah ridai, maknanya ni. Ni ibarat dipanggil pakaian yang di belah atas, itu rida. Macam saya pakai ni dipanggil rida. Ataupun kalau kita pakai baju Melayu, kan, macam Tuan Haji pakai baju Melayu, itu dipanggil rida. Ini pakaian yang dibelah pusat ke atas. Wal azamatu izari, dan kemuliaan itu adalah izar. Izar itu maknanya pakaianku sebelah bawah. Daripada pusat ke kaki itu panggil izar. Macam kita pakai kain sarung, kita pakai kain sarung. Okey. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa yang mencabut dan merebut padaku satu pakaian daripada kedua-dua pakaian tadi, iaitu pakaian atas tadi ni dipanggil rida dan pakaian bawah dipanggil izar. Siapa yang mencabut, maknanya siapa yang ada sifat tadi tu, sifat sombong dan sifat apa tadi, rasa diri kita ni mulia daripada orang lain. Alqaituhu fi jahannama wa la ubali, nescaya aku akan campakkan dia ke dalam api neraka Jahannam, wala ubali, dan aku tak peduli. Wal iyazubillah. Takutlah kita tonton baca kitab macam ni kan. Sebab penyakit kita ni, kita tak perasan tak? Tak perasan ni. Walaupun ni Ustaz, aku bukannya hebat sangat, sikit-sikit adalah. Itu pun sebab kibriat lah tu, sifat meninggi diri, sombong. Apatah lagi orang yang besar pangkatnya, banyak lagi rasa hebatnya, dengan jawatan itu, jawatan ini, orang penting. Itu lagilah cabaran dia. Lagi besar dia punya cabaran dia tu. Hadis Qudsi ini memberikan faham kepada kita dua sifat itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Sifat Al-Kibriya, Nabi sebut tadi, Al-Kibriya'u ataupun sifat takbur tu, dan juga sifat Al-Azamah tu, maknanya rasa diri ni mulia, rasa diri ni panggil apa? Rasa diri ni besar. Dua sifat ini adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Dua sifat ni sifat Allah. Kibriya tu, takbur tu sifat Allah. Ayo Ustaz, Allah takbur ke? Jangan tanya. Boleh pula takbur. Tuhan boleh takbur. Kata, itu memang sifat dia. Takabur tu al-mutakabbir. Itu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah tu. Tidak sepatutnya setiap hamba itu memiliki sifat membesarkan diri. Tak patut, tak layak bagi kita manusia ni ada sifat itu. Ini kerana dia seolah-olah merebut sifat Tuhannya. Sebab itu sifat Allah. Kita pun nak merebut sifat Allah Ta'ala. Balik awal kita ni. Maka sepatutnya dia itu dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Kemudian Nabi SAW menyatakan lagi dalam hadis, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibri. Tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Tengok Nabi punya amaran ni. Tak masuk syurga ni Nabi kata. Duluan Nabi kata ni amaran tersebut, tak akan masuk syurga lah. Baru Nabi datangkan, siapa dia? Kenapa dia tak boleh masuk syurga? Orang-orang yang ada di dalam hatinya misqala habbatin, sebesar biji sawi. Habbah tu maknanya seeds tu. Biji sawi, biji kecil-kecil buat benih tu. Macam biji cili, biji apa-apalah. Min khardalin min kibri. Yang sebesar biji sawi itu apa dia? Membesarkan diri, iaitu kibri. Maknanya sombong tadi, takbur tadi.
Walaupun dia ni sebesar biji sawi, sikit je, kita kata sikit je. Rasa sombong tu sikit. Sebiji sawi. Biji sawi timbang kilo pun tak boleh. Kan tak boleh timbang kilo. Biji limau pun tak boleh timbang kilo. Sebut limau pun Pak Haji tak datang lagi. Sakit ke dia? Haji Pak Dullah. Lama tak nampak dia kan? Sihat ke dia? Sihat? Oh iyalah. Mau kena ziarah dia ni kan? Sebab lama tak nampak dia. Allahu Akbar. Walaupun sifat takabur kita tu sebesar biji sawi ya, tidak akan masuk syurga. Apatah lagi kalau sifat sombong kita tu besar betul. Sebesar limau kasturi contoh. Nampak? Apatah lagi lebih besar lagi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Takut kita ni. Membesarkan diri itu adalah kelakuan yang sangat dicela. Namun yang sebaliknya, maknanya lawan kepada sifat takabur tadi adalah sifat tawaduk. Itu lawan kepada takabur, tawaduk. Tawaduk ni kita bahasa kita memang kita sama juga tawaduk kan. Kita kata tawaduk. Ui, tawaduk ni orang ni. Tawaduk ni makna apa? Merendahkan diri. Iaitulah kelakuan yang sangat dipuji oleh syarak, sangat dipuji oleh Allah Ta'ala, orang yang tawaduk. Nabi SAW berpesan dalam hadis baginda, hadis Muslim, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurangan harta dengan sebab sedekah. Nabi kata, kita banyak sedekah, tak akan jadi miskin kita. Nabi kata, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan Allah tidak menambah kepada seseorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain melainkan kemuliaan kepadanya. Hebat ni kalau orang boleh bagi kemaafan, kan? Kita selalu kata, kita rasa orang buat dosa dengan kita, kita maafkan dia. Allah akan angkat darjat kita ni yang suka memaafkan. Illa izza, maknanya Allah akan berikan kemuliaan kepada dia, orang yang memberi kemaafan. Kan tuan-tuan, kalau orang buat salah kita kasih maaf je lah. Kasih maaf je lah, kerana Allah akan angkat derajat kita. Tapi ustaz, ini dosa dia dengan saya ni punya lama, dosa keturunan ni ustaz, daripada atuk dia ni. Maafkanlah. Janganlah kasih silsilah dosa tu, tak payahlah kasih dendam tu silsilah. Maafkan, Allah akan angkat darjat kita. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tiadalah merendah diri, yakni tawaduk seseorang itu, melainkan Allah akan mengangkat darjat kita. Orang yang tawaduk, Allah akan angkat darjat kita. Tawaduk ni apa tan? Tawaduk ni bukan maknanya jalan je tunduk bawah. Kalau bukan begitu tawaduk ni. Tawaduk ni hati dia tawaduk, rendah diri. Merendah diri. Bila cakap merendah diri. Tak pernah meninggikan diri, walaupun besar pangkat dia, besar rumahnya, segala-galanya besar lah bagi dia, tapi cakapnya rendah. Sebab itu dipanggil tawaduk. Maka orang yang tawaduk ini, Allah akan angkat darajatnya. Banyak hadis tuan-tuan, dalam kitab kita ni banyak hadis, banyak dalil-dalil Quran dan hadis menunjukkan bahawa sifat ini memang sangat-sangatlah penting untuk kita buang, untuk kita jauhkan daripada hati kita ni. Kemudian kita baca lagi satu hadis, man tarakal libas tawadu'an lillah
wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usi khalaiqi hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Nabi kata sesiapa yang meninggalkan memakai pakaian yang elok. Siapa yang meninggalkan memakai pakaian yang elok dalam keadaan dia merendah diri kepada Allah Ta'ala, sedangkan dia mampu memakainya. Nampak? Oh, ni berat ni. Ini susah kita nak buat ni. Susah ni. Dia sanggup meninggalkan pakaian yang elok. Pakaian elok ni maksudnya pakaian yang kita kata, kalau hari ni kita kata yang mahal lah. Yang mahal. Contoh jam. Jam 15,000 bos. Ni jam ni 15,000. Bukan jam ni, contoh. Pakai jam 15,000. Adakah Haji? Adakah Haji? Haji mana nampak ke jam 15,000? Lebih lagi ada gaji. Jam 15,000. Kalau di Mekah sana tu, di Zam-Zam Tower tu, bukan 15,000, 50,000 lagi jam. Tapi jam yang tik 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 tu. Jam sekarang orang tidak pakai tik tik tik, orang pakai yang smart punya. 15,000. Padahal pakai jam biasa pun boleh. RM50 sama je function dia. Cuma itulah dikatakan sebagai orang yang dia boleh meninggalkan pakaian yang elok, yang mahal tadi, tapi dalam keadaan dia merendah diri. Nampak? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah kita pakai jam 15,000 tapi rendah diri? Bolehkah rasa? Kat yang 15,000 lah kita pakai baju, jubah kita ni lah kan. Jubah ni contoh 400 jubah. Ini dia custom made, bukannya beli borong di kedai ni di pasar raya Tamar, bukan ni. Custom made punya ni. Ukur 400 ni. Contoh, bukan ni contoh. Kan 400. Macam mana kita punya cara sembahyang kita, cara jalan kita, macam mana rasanya? Kita akan rasa lain. Rasa macam confident betul lah. Bukan kau confident, kau tu membesarkan diri. Kau rasa diri kau hebat. Itu masalah dia. Padahal boleh je pakai baju jubah biasa kita RM50 ya. Tuan Sani pakai tu tak sampai RM50 kan ni. Beli di murah di Madinah. RM10. Nampak? Sedangkan dia mampu memakainya. Nampak? Dia mampu pakai jam tu, pakaian tersebut, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat melalui ru'usil khalaik. Ru'us ni, ra'sul ni kepala. Mana ru'usul khalaik ini kepala kepada makhluk, para makhluk. Hingga dia memilih mana-mana pakaian keimanan yang dikehendaki untuk dipakainya. Masya Allah tuan-tuan, ini orang yang tawaduk tadi ni, Allah angkat darjat dia. Di akhirat nanti dia akan dipanggil oleh ketua makhluk ni, maknanya diberi kemuliaan. Siapa ketua makhluk? Sallallahu alaihi wasallam. Dibagi kemuliaan yang istimewa. Silakan pakai. Nak pakai apa? Pakailah. Nak pakai baju mahal, pakailah. Nak pakai jam mahal, pakailah. Nak pakai izar mahal ni tadi, kain tadi pakai. Nak selendang mahal, pakai. Dipanggil pakaian mahal itu pakaian keimanan. Allahu Akbar. Jarang-jarang kita pakai baju kot ni, perhimpunan bulanan. Tuan Sanin dipersilakan membaca ikrar. Pakai kot RM30 je kot internet. Saya beli kot Tuan Haji RM30 di apa tu? Kikamdar Wanbi. Itu pun bila pakai sudah lain rasa lain. Ini bahaya. Itu baru RM30. Kalau RM300, RM3,000, macam mana sombongnya kita tentang. Jangan main. Bahaya ni tuan-tuan. Allah Akbar.
Sesungguhnya membesarkan diri itu adalah besar sangat dosanya, sehingga kan kita tidak akan masuk syurga bagi mereka yang ada dalamnya sifat ini, walaupun sebesar biji sawi tadi. Kenapa? Ini sebab dia. Sebab kita tak masuk syurga ni sebab dia apa? Kerana takabur itu mempunyai 3 jenis. Dia punya tahap dia ni 3 jenis, 3 sifat, 3 penyebab dia ni, 3 jenis kekejian dia ni. Yang pertama, dia telah merebut sifat Allah Ta'ala. Sifat takabur kan kita kata tadi sifat Allah Ta'ala. Dalam hadis sebelum kita baca tadi, sifat Allah Ta'ala. Mana mungkin manusia ni rebut sifat Allah Ta'ala? Tak layak langsung lah kita ni nak rebut sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, kita telah mengingkari perkara yang sebenar dan menghina manusia yang lain. Bila kita rasa kita ni takabur, maka otomatik kita akan rasa orang lain ni bawah dari kita. Cap ayam bawah ni. Satu. Menghina orang, besar dosa dia. Dan yang ketiga, sifat takabur itu membuatkan dia tidak mampu menyayangi manusia yang lain. Dan bahkan orang akan jauh daripada dia. Orang yang sombong ni kan, dia pun tak mau dekat dengan orang. Kalau dia berdekat pun dengan geng-geng sombong juga, geng-geng takabur je ni. Orang pun tak mau dekat-dekat dengan dia. Wal iyadzu billah. Ini 3 sebab kenapa takabur itu sangat besar akan dosa dia. Ketahuilah olehmu. Penawar bagi sifat ini apa dia? Ni Syekh kata ni, obat dia ni, penawar dia ni, makjun dia ni apa dia? Penawar bagi sifat membesarkan diri itu adalah apabila seseorang itu mengetahui sifat tersebut. Penawar dia kena tahu dulu, dia kena diagnose dulu. Dia kena tahu dulu sifat tersebut tu, dia kena kenal. Kalau tak kenal memang tak boleh ubat ni. Dia kena kenal dulu. Doktor pun kalau penyakit zahir ni, dia akan diagnose dulu. Apa kau sakit apa ni? Tak tahulah doktor, kepala pusing-pusing pun. Dia kena cek dulu sini, cek dulu. Mana boleh datang jumpa doktor main telefon ni, doktor saya sakit ni, sakit kepala. Apa ubat dia? Sini kau, datang klinik. Kan, tentang zaman online kan, PKP online, dia pun jumpa doktor online. Dia kena cek. Oh, ini bukan sakit apa ni, ini sakit ini hujung bulan ni, belum gaji. Doktor kata, okeylah aku bagi kau Panadol. Dia bagi Panadol. Bagi ubat dia. Jadi penyakit hati ini kita kena tahu penyakit tu. Kena kenal penyakit tersebut. Permulaan kejadian akan manusia itu dia kena tahu. Mana dia kena tahu asal proses kejadian manusia ni. Asal usul kita daripada mana. Apabila dia mengetahui hakikat kejadian dirinya yang berasal daripada air mani yang binasa. Kita tahu asal usul kejadian kita ni daripada air mani. Asal-asal tak ada yang daripada Pepsi, tak ada. Tak ada kan Zam-Zam ke tu. Kalau ada tu memang pula kita ambil berkat daripada dia kan. Ni saya cerita dari air Zam-Zam. Semua daripada air mani. Kenapa Ustaz air mani? Apa masalah dia? Masalah dia air mani ni maksud dia hina. Hina air mani ni. Hina. Suatu titik air mani sini. Titik je macam tu. Apa tu Ustaz? Air mani. Sudah. Dia kata, jangan kau panggil lagi Ustaz. Dia gila ni dia bawa air mani. Sebab dihina. Kalau saya tak air Pepsi sini, nanti tak hina. Nampak? Itulah kita kena tahu asal usul kita. Kesudahannya adalah menghasilkan bangkai yang keji. Kita mati nanti, kita akan jadi bangkai. Mati kita tu jadi bangkai. Ustaz, bangkai teruk sangat melampau bangkai ni. Habis tu nak apa cakapnya baik-baik sikit? Jenazah. Okeylah, jenazah. Jadilah. Jenazah tu tuan-tuan, jenazah tu usungan, tu jenazah. Nabi kata bila kita lihat jenazah, kan, hormati jenazah.
Ini orang yang dalam usungan tu. Dalam situ, itu mayat, bangkai dalam tu. Mayat tu Arab. Melayu kata bangkai lah, maksud dia bangkai. Yang dah tak bergerak. Jadi bangkai kita tetap. Bila jadi bangkai ni maksud apa? Kalau manusia ni 3 hari ke atas kan, memang bau ni macam mana tu ni? Tu ni bau ke? Allah Akbar. Hanya orang yang tahu sajalah. Dulu masa saya bertugas di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kan, pernah jugalah ni di Kuala Lumpur lah, di Hospital Kuala Lumpur tu pernah juga terlibat dengan benda-benda macam ni. Kes-kes jenazah-jenazah yang tak dituntut. Jenazah-jenazah tak dituntut ni di unit forensik tu punya ramai. Tapi dia pecah dua lah, yang Muslim dan Muslim. Yang non-Muslim tu dia lainkan lah. Yang Muslim ni, siapa yang uruskan? Tak dituntut jenazah tu. Tak dituntut. Jenazah yang tak dituntut ni mana yang wal-iyazubillah, yang meninggal. Biasanya yang ni lah, yang teruk-teruk lah. Sampai keluarga pun tak mau mengaku dia. Tak ada mau tuntut. Jadi siapa yang tuntut? Jabatan agama yang tuntut. Tapi itu tidak mau cerita lah, sebab mau cerita begitulah keadaan kita ni bila jadi jenazah ni. Dia jadi mayat ni. Busuk tuan-tuan. 3 hari habis kita ni. Busuk. Mengalahkan lagi bangkai-bangkai. Balik memang baunya lain macam. Nampak Allah hinakan kita. Allah hinakan kita tu, nampak. Kemudian dalam tempoh hidupnya pula sentiasa menanggung tahi. Allah. Dalam tempoh kita hidup ni, dalam meninggal tu memang wal-iyazubillah baunya sangat busuk. Hidup ni menanggung tahi. Menanggung tahi maknanya apa? Memang kita kan bawa tahi. Dalam perut kita ni kan memang ada tahi. Kan? Nampak? Memang ada tahi ni. Kita solat, ustaz kita solat boleh ke tahu tahi? Dia kata, boleh sebab tahi tu di dalam. Kalau di luar baru dibatal. Kan? Najis penuh ke kita ni. Kan? Darah tu, najis darah tu. Begitu bawa najis tu, bawa najis. Jadi apa maksud dia tu? Apalah maksud dia? Itu nanti kita masuk, itu masuk nanti. Last, penutup. Ingatlah, asal kejadian manusia itu pula bermula daripada tiada kepada ada. Asal kita ni tuan-tuan, dulu kita tiada, sekarang ada. Dulu tiada, sekarang ada. Maksudnya apa tu? Dipanggil hudus. Hudus maknanya kita ni manusia ni, kita ni adalah perkara baru. Handphone saya ni kan, handphone ni dulu tiada, sekarang ada. Oh ustaz, apa maksud dia? Tak faham aku. Maksudnya kita ni tak ada nilai apa-apa. Kau ada, kau tiada pun tak ada memberi makna. Yang sangat mulia itu ialah yang qadim. Qadim itu maknanya apa? Yang sedia ada, sedia kala. Allah Ta'ala itu qadim. Kita ni manusia ni hudus. Jadi Allah ciptakan kita, Allah adakan kita. Bermula ia daripada tanah, air mani, darah sehingga menjadi seketul daging. Pada awalnya manusia tiada pendengaran, Allah bagi pendengaran. Allah bagi pengetahuan. Kan? Kita pergi sekolah tu ingat kita yang pandai ke? Alhamdulillah anak saya tuan-tuan 6 tahun dah boleh baca Quran, dah boleh baca ABC. Alhamdulillah. Hebat dia, rajin. Saya sendiri tuan-tuan, contoh. Oh alhamdulillah. 30 juzuk alhamdulillah sudah hafal. 30 juzuk. Oh, ni contoh ni rasa besar diri. Padahal yang kasih itu siapa? Yang bagi itu Allah Ta'ala. Di situ je kita dah silap akidah kita. Di situ pun dah silap. Allah Ta'ala yang berikan semua itu. Nampak? Banyaknya dosa kita tuan-tuan yang kita tidak sedar. Allah beri penglihatan, Allah beri kehidupan, Allah beri kekuatan, kemudian barulah dijadikannya semua itu. Seterusnya apabila manusia ditimpa penyakit,
dia cuba menahannya. Dia ingin mengetahui asal penyakit tetapi dia tidak tahu punca. Sebab lemahnya manusia ni. Kan, kita kata kita sihat lah, kita yang paling atlet lah, kita yang paling kuat lah sekali. Demam pun cari ubat juga, cari doktor. Kan? Allahu Akbar. Begitu juga apabila kita itu melupakan sesuatu perkara, dia cuba ingat semula. Allahu Akbar. Kemarin lupa pula. Lupa tam. Lupa tam. Lupa ni apa, punch card. Allah. Kata profesor, kata orang hebat, kan ijazah itu dah ijazah ini. Pandai pula kau lupa. Nampak? Aduh ya Allah. Itulah saya selalu tu. Balik-balik lupa. Kemudian apabila seseorang itu membenci sesuatu, kadang-kala perkara dibenci itu memberi manfaat kepada dia. Namun sebaliknya kadang-kala dia suka suatu perkara tetapi perkara itu boleh memberi mudarat. Akhirnya mati dan hisab adalah menjadi kesudahan dia. Sekiranya dia dicampakkan ke dalam neraka, maka anjing babi lebih baik daripadanya. Allah, terkenal kita ni. Orang yang ada sifat takabur ni, kan, bila Allah Ta'ala campakkan kita ke neraka, anjing dengan babi itu lebih mulia dari kita. Anjing dengan babi. Kat dunia ni kita rasa kita paling mulia lah daripada anjing dengan babi. Tapi di akhirat nanti, kalau kita ada sifat ini, anjing dengan apa panggil apa? Sinar lalu bakas. Kan? Lebih mulia daripada kita. Nampak? Allah hinakan kita. Oleh itu sifat membesarkan diri tidak memberi manfaat kepadanya. Hal ini kerana dia adalah hamba yang hina dan lemah. Maksud dia apa tuan-tuan? Ini penutup dia. Maksud dia apa? Kita ni kena sadar dirilah. Kita ni lah makhluk daripada air mani, dicipta daripada air mani. Kan? Kemudian kita ni daripada tiada jadi ada. Allah bagi kita mata, telinga, pendengaran, ilmu dan sebagainya. Semuanya ini tuan-tuan apa tujuannya? Supaya kita sadar bahawa kita ni manusia kita ni sangat lemah, kita ni sangat hina. Kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau pergi ambil sifat Allah Taala takabur tu? Tak layak bagi kamu. Ini Allah kata, bagi kita tak layak. Ada sifat membesarkan diri walaupun sebesar biji sawi. Sebab itulah dosanya sangat besar. Allah. Kalau ada tuan-tuan, kalaulah ada, kan, cepat-cepatlah kita taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Cepat-cepatlah. Jangan kita rasa kita ni membesarkan diri, kita rasa lebih dari orang lain, kita lebih pandai, kita ni lebih bijak dan sebagainya lah. Kerana sifat ini akan membinasakan diri kita sendiri. Tetapi yang paling mulia ialah orang yang tawaduk, merendah diri, walaupun dia ni ada ilmu, ada pengalaman, ada segala-galanya lah yang lebih daripada orang lain, tapi dia tawaduk, dia merendah diri, maka itulah sebaik-baik sifat yang sangat dipuji oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk tuan-tuan perbincangan kita dalam kitab fikih solat berjamaah. Mengikut imam selepas imam selesai sujud. Maksud dia apa? Mengikut imam, lepas imam kita datang lambat, baru sampai imam dah sujud. Kita sampai, Allahu Akbar, imam tu sudah sujud. Sujud yang kedua. Jika seorang itu mula solat mengikut imam, sebaik saja imam mengangkat kepala daripada sujud, hendaklah dia menunggu imam dalam keadaan qiyam. Kita kata sebelum ni, kalau kita terlewat tuan-tuan, walaupun terlewat kita ni tak dapat rakaat, i'tidal, sami Allah liman hamidah, kita Allahu Akbar, itu afdal kan? Itu afdal. Kalau kita tunggu dia, nantilah, tak sempat juga rakaat ni, alang-alang aku tunggu sekali.
betulkan ridak, betulkan songkok. Itu makruh. Itu makruh kan? Kita dah sebut sebelum ni. Itu makruh. Biasa kita kan tunggu. Wah, tak sempat ni. Kadang-kadang orang tu imam rukuk, dia sanggup kejar, lari. Lari tu, kadang-kadang dapat rakaat. Itu makruh. Itu ada hadis dia tu. Itu makruh. Kita sampai imam tidak sami Allah hamidah. Tunggu. Alang-alang juga ni nak tambah rakaat. Itu pun makruh. Itu makruh. Afdalnya ialah kita ikut Allahu Akbar, imam i'tidal, imam sujud kita ikut. Tetapi yang ini bila imam dah sujud yang terakhir, mana sujud yang kedua lah, kita Allahu Akbar, imam pun Allah naik rakaat yang kedua. Maka ketika ini kita hendaklah menunggu dalam qiyam. Menunggu dalam qiyam. Mana berdirilah. Tak payah kita sujud sebab imam dah naik kepala, dah sudah angkat rakaat kedua. Dia tidak wajib turun ke lantai kemudian bangun untuk bersama imam. Walaupun begitu, jika dia turun, kan dia Allahu Akbar, imam sujud, imam Allah, dia pun Allah sujud. Solatnya tidak batal. Solatnya tetap sah. Tuan-tuan, walaupun benda ni macam benda kecil saja ni, kan? Tapi ini peraturan solat. Peraturan solat ni kena ikut. Dia bukan ikut kita, ikut suka kita. Tuan-tuan, dia kena keabsahan solat kita ni, penentu sah ataupun tidak sah, ini ialah ikut ilmu, kena ada peraturan. Bukannya main. Walaupun sekecil begini je, tunggu sajalah. Alang-alang tambah rakaat nanti, dia pun tunggu. Tunggu je. Makruh tu. Ustaz, makruh bukan batal. Memanglah makruh tu tidak batal. Tapi makruh tu kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Ditinggalkan dapat pahala. Kalau kita buat, tak dapat dosa. Tapi kalau kita tinggal dapat pahala tu. Jadi kita mau pahala ke mau kosong? Baik kita mau pahala, kita ikutlah. Jadi nanti di hujung tambah rakaat je. Kemudian makmum masbuk mendapat imam pada i'tidal. Kita dah sebut tadi ni. Ada i'tidal. Jika makmum yang masbuk itu mendapatkan imam pada i'tidal, maka disunatkan kepadanya bertakbir. Ni yang lain. Maksudnya disunatkan bertakbir. Jika dia mendapati imam sedang sujud, maka hendaklah dia takbir atau terus sujud. Gini. Maksudnya gini. Kita datang lambat. Allahu Akbar, kita pergi ke imam. Imam sudah sami'allahu liman hamidah. Imam pun Allahu Akbar sujud. Maka disunatkan kepada kita untuk bertakbir. Maknanya takbir itu makna apa? Sebut Allahu Akbar. Bukan ni. Itu bukan makna takbir, ni angkat tangan. Kan? Allahu Akbar maknanya daripada kita buat i'tidal tadi, daripada kita dah lambat tadi Allahu Akbar, kita berdiri, imam dah i'tidal, dia Allahu Akbar, disunatkan kita Allah, sebut Allahu Akbar turun bawah. Sebut tu sunat hukum dia. Sunat. Akan tetapi jika dia mendapati imam sedang sujud, Allahu Akbar, imam sujud, maka hendaklah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus sujud tanpa ucap Allahu Akbar lagi. First tu memanglah kita sebut Allahu Akbar, sebab tu takbiratul ihram tu wajib. Allahu Akbar, imam dah sujud, terus sujud. Tak payah Allah sujud, tak payah. Tapi berbanding yang tadi, imam i'tidal, kan, kemudian di imam sujud, kita terus Allahu Akbar, sebut Allahu Akbar, terus sujud. Kan boleh faham kan? Tu. Itu beza dia. Walaupun benda itu sunat, tapi sunat itulah yang akan mencantikkan ibadat solat kita. Kalau kita tertinggal daripada imam i'tidal tadi, maka tak dapat rakaat. Rakaat tak dapat. Tapi afdal dapat. Afdal pertama sebab kita ikut imam juga, tak tunggu payah-payah kita. Yang kedua, kita sebut Allahu Akbar, dapat lagi pahala, fadilat. Rakaat tak dapat. Kalau kita tunggu je, nantilah rakaat kedua aku tunggu, abuk pun tak dapat. Bukan abuk, berim pun tak dapat.
Kan tak dapat. Balik awal kita. Okey. Okey. Mendapat imam dalam tahiyat akhir pula. Kita sampai imam dah tahiyat akhir. Dak mana kita dah imam dah garis penamat sudah ni. Jika kita mendapati imam dalam keadaan dia duduk tahiyat akhir, maka wajiblah dia duduk bersamanya dan tidak wajib membaca tahiyat. Tak wajib membaca tahiyat. Kita Allahu Akbar, imam dah tahiyat akhir. Tak payah kita Allahu Akbar lagi tahiyat akhir. Tak disunatkan. Kemudian duduk tahiyat akhir ikut imam, bersama imam duduk tahiyat akhir. Duduk maksudnya duduk tahiyat akhir tu kaki tahiyat awal lah, macam kaki duduk macam biasa lah, bukan yang sengit tu. Dan dia tidak wajib membaca tahiyat akhir. Kita tak wajib baca tahiyat sudah. Tak dituntut membaca tahiyat. Akan tetapi kata ulama, kalau dengannya kita diam-diam tu akan menyebabkan datang perkara-perkara yang datang tiba-tiba datang fikiran kita. Kalau kita diam je, imam dah tahiyat, at-tahiyat, kita duduk. Ya. Nak dengar bacaan imam pun baca slow. Mana tahiyat baca kuat. Nanti dia pun teringat tiba-tiba, kunci motor tadi mana? Teringat tadi parking mana tadi kena hujan ni, macam hujan dia. Maka dibolehkan, diharuskan bagi kita ini baca tahiyat akhir juga. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Cuma lah dengar lepas kita salam pula lepas tu kan. Harus kita baca at-tahiyatu barakatuh kama sallaita alaihi. Selagi imam belum bagi salam, kita baca. Dengan membaca itu, maka kita tidak akan ingat-ingat benda-benda lain, sebab kita fokus pada bacaan. Sedangkan bacaan tersebut tak dituntut, tak wajib. Tidak wajib. Tapi dengan membaca itu hukumnya harus, boleh. Daripada kita diam, akan datang benda-benda yang pelik-pelik, maka lebih baik kita membaca. Terus kita berdiri. Berdiri. Boleh. Sebab kita itu sudah berada dalam rakaat pertama solat sendirian. Boleh. Sunat, masih lagi sunat. Sunat baca. Walaupun kita dah ikut imam dah rakaat keempat dah mau habis, kita bangun tu sunat kita baca iftitah. Sebab itu sudah rakaat kita, bukan rakaat imam. Kita dengan imam dah putus, tapi kita dapat pahala solat jemaah. Dapat pahala solat berjamaah. Bangun selepas salam yang kedua. Ini pun isu yang selalu dilihat oleh masyarakat kita lah. Bangun selepas salam yang kedua. Disunatkan kepada makmum, jangan dia bangun atau dia berdiri sehingga imam selesai memberi salam yang kedua. Kerana apa? Kerana itu termasuk dalam peraturan solat. Peraturan solat imam dan makmum, selagi imam belum habis sepenuhnya, makmum jangan tinggalkan imam. Makruh. Bahkan sebagian ulama kata bukan saja ketika solat, selepas solat pun sama. Selepas solat, imam astaghfirullahalazim allazi la, kita pun balik awal. Makruh hukum dia. Makruh. Tak dosa, makruh hukum dia. Melainkan kalau dia nak ada perkara masalah tu lain cerita. Dia mau pergi tandas ke, dia mau hantar anak sekolah tu, itu tak termasuk dalam babnya. Tapi kalau dia saya saja, kenapa kau balik awal? Saya saja. Malas aku mau ambil input, tengok handphone, main Facebook. Makruh. Yang afdalnya ialah ikut zikir bersama imam. Maksudnya sebab ikutan imam tu masih lagi belum putus, lagi imam belum bangun. Tetapi kalau kita nak bangun, hendaklah selepas imam membaca, selepas imam pusing ke kanan atau pusing ke belakang makmum, Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru kita kata balik awal lah solat sunat contoh. Kan dia mau solat sunat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, lepas imam Allahumma antas salam, baru dia boleh. Kalau tidak, makruh hukum dia. Melainkan ada hajat yang lain. Nampak?
Itu di luar solat pun dah makruh. Ini dalam solat lagi ni. Kita masbuk kan, kita masbuk tadi. Ini sambungan yang tadi lah. Imam dah tanya akhir. Kita pun terus duduk. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Allahu Akbar. Makruh. Makruh. Tak batal lah, makruh. Makruh ni apa? Kita buat benda tu kosong. Tinggalkan dapat pahala. Makruh. Jadi yang betulnya ialah sebab apa makruh? Sebab ikutan kita dengan imam tu belum habis. Walaupun salam yang kedua tu sunat. Salam pertama tu Assalamualaikum wajib. Yang kedua tu sunat. Walaupun dia sunat tapi ikutan kita dengan imam tu belum putus lagi. Jadi lepas imam bagi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita makmum ni naik ke rakaat yang seterusnya. Itu afdal. Afdal begitu. Tapi kebanyakan kita tak mau tunggu. Lambat ke imam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Lambat sangat. Salam dia pun Allah. Makruh hukum dia. Makruh. Bagi imam habis dulu. Baru kita bangun. Semua ni peraturan solat ni, ikutan dalam solat. Semua ni adalah ikutan dalam solat. Okey. Imam terlupa. Ini alasan sebelum kita buka soalan. Imam terlupa atau tersalah dalam solat. Jika imam tersalah atau terlupa dalam mana-mana perbuatan solat, ia tidak membatalkan solat imam. Imam yang terlupa terlupa baca Fatihah, terlupa terlupa apa-apalah, terlupa rakaat dan sebagainya ni. Walaupun imam tu terlupa, dia tidak membatalkan solat imam tersebut. Hubungan kita dengan imam tu tidak putus kerana dia terlupa. Tak terputus walaupun dia tersalah atau terlupa. Perbuatan-perbuatan imam sebab tu terlupa itu tidak dianggap menambah atau mengurangi rukun-rukun solat dengan sengaja. Kerana Nabi SAW bersabda, "Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastakrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengambil kira sebagai satu ibadah atau suatu kesalahan daripada umatnya pada perbuatan yang tersalah, terlupa ataupun yang dipaksa melakukan. Jadi kalau imam tersilap tu perkara biasa. Jangan kita kata, mana boleh ini Al-Hafiz, mana boleh lupa. Tak boleh, Al-Hafiz ni. Jangan, ni manusia biasa daripada imam ni juga dia macam kita. Sama je. Cuma dia lebih sikit dia hafal 30 juzuk. Kita ni hafal Yasin. Okeylah, kan? Mana ikutan kita jangan imam terus salah, mufarakah terus. Jangan begitulah, kan? Melainkan mufarakah ada sebab-sebab lain, maka itu boleh. Tapi gara-gara terlupa ni, terus kita macam kita ni perfect sangat. Jangan. Belum terputus lagi. Cuma kita ada kaedah lah, kita katakan subhanallah. Kalau Fatihah tu dia terlupa Fatihah, kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Mana kita kena bantu dia supaya ingat semula. Perbuatan terlupa itu perkara yang lumrah dalam solat. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Tuan kita buka soalan kalau ada lah. Kalau ada. Ada berfungsi dulu lah. Pemimpin dulu. Kita silat. Apa? Macam mana? Sembang subuh. Okey. Ya. Okey. Sempit. Okey. Okey.
Dua soalan Okay, soalan pertama tadi, lepas solat kan kita disunatkan berwirid, dia panggil berwirid bersama imam. Dalam kita mazhab Syafi'i, aliran ahli sunnah wal jamaah, berwirid mengikut imam tu sunat. Ada sama-sama sunat. Jadi disunatkan bagi kita tidak mengubah kedudukan kaki selagi imam belum kata Allahumma antas salam, dia bergerak ke kanan ataupun ke menghadap makmum. Tapi kita sempit sudah ni, kita tak tahan kita ni, kaki kita ni cramp. Kita duduk belakang, maka tarik punggung kita ke belakang. Sebab kita nak dapatkan fadilat tadi. Maka kerana itu ada keunzuran lah, makna sakit sebelah kaki ni, maka kebas contoh kebas. Imam pula la ilaha illallah wahdahu la syarika, 10 kali lagi, 10 kali pula. Kan 10 kali disunatkan solat subuh dan solat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarika, 10 kali disunat maghrib dan subuh. Ustaz tak ada pun baca tadi la ilaha illallah. Kan saya baca 3 kali tadi kan. Kalau perasan lah. Kenapa saya tak baca 10 kali? Cakap pandai je ustaz ni. Sebab apa? Sebab ada lagi yang lebih penting lepas tu, ada majlis ilmu. Tak mau lambat sangat sebab target 1 jam. La ilaha illallah ni panjang. Macam tu. Tu alasan dia terima. Jadi saya tak baca. Kalau saya jadi imam kuliah maghrib atau subuh, saya la ilaha illallah sampai 3 kali je. Sebab ada kuliah lepas tu. Tapi kalau tak ada free kan, solat di poli kan, free masa saya jadi imam, memang saya akan 30 lagi, ada tambah lagi bacaan zikir yang lain lagi tambah lagi. Sebab masa kosong. Gitu. Mana ikut keadaan lah. Jadi kalau keadaan begini tadi, maka boleh belakang. Tapi kalau boleh tahan sekejap sampai imam Allahumma antas salam, dia pusing, itu afdal. Terbaiklah. Kita tak kata wajib, kita kata sunat. Sebab mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi, ketika kita sujud kan, kaki kita gini. Kan? Ini salah. Rapat ni tak betul. Rapat ini perempuan. Kalau lelaki dia satu jengkal. Gini. Dan ini kita punya jemari ni dia kena tekan. Wajib tu. Ini wajib. Bukan sunat lagi. Siapa yang gini tak sah ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kaki ini dia rukun sujud. Rukun sujudnya ada 7. 1, 2, 3, lutut 4, 5, kaki 6, 7. Dia kena. Itu wajib. Ini wajib. Itu mesti kena. Kalau ada batu, tepikan dulu batu. Kita sujud, tiba-tiba ada batu. Batu ke tasbih ke apa, jangan kita biar je, tepikan dulu. Tepikan tu dia tak membatalkan solat. Tepikan dulu. Jadi sujud, kaki mesti di ni. Dia panggil apa ni? Dia panggil di kepak macam ni. Supaya dia menghadap kiblat. Paling kurang ibu jari je. Paling kurang ibu jari. Kalau semualah. Dan dia mesti jarak. Bila kita bangun Allahu Akbar, begitulah kaki kita. Kalau begitu mungkin dia punya kaki dia tak, stamina dia tak kuat. Dia sujud begitu, Allahu Akbar, kaki lari. Maka dia kena berjogging lah kuat. Kalau orang yang kuat kaki dia bangun, di situlah tapak dia asal. Sujud Allahu Akbar, begitulah tapak dia. Tapi kalau lari sikit adjust, boleh adjust. Dia tidak membatalkan solat, dia tidak bergerakkan dia. Tidak membatalkan. Jangan sampai berlebihan. Lebih 3 kali itu berbatal. Kena lebih 3 kali ni dia mengganggu solat kita lah. Dah mengganggu solat dah. Tapi jangan betul turut. Adjust sikit lah. Adjust sikit. Tapi sebaiknya di situlah tapak kita landing, di situlah tempat dia. Cuma kalau kaki tak kuat kan, kena pakai tangan lah jadi lari, adjustment tu adjust balik. Bagi dia macam ni. Dan ibu jari kaki ni mesti lurus menghadap ke kiblat. Dia panggil tawajjuh ila Allah. Semua anggota kita kena tawajjuh menghadap ke Allah Taala. Kena. Kalau gini, kan kaki gini. Kadang-kadang kaki kita ni dia begini.
Tapi dia tak perasan ni, begini ya, gini, macam etik ni. Satu di sana, Morocco, satu pergi Afghanistan. Dia kena gini, semua ada kiblat. Yang kiblat ni bukannya dada saja, bukan muka saja. Semua sekali, memang kita tawajuh. Cuma kalau tergini, dia tak batal. Tapi kalau dada yang begini, singit, itu baru batal. Sebab dia anggota yang utama. Kaki sunat menghadap ke kiblat, lurus. Gini makruh. Ini sunat. Gitu lah. Okey. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau ada, temusi tak ada? Di syarat dia sudah dah ulang lagi. Tak ada dah. Ada. Pak Karim tak ada? Bagi tak ada, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.